Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua family mengaji Tenten, barakallahu fiq. Alhamdulillah dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah hari ini hadis yang lain pula. Kita akan tengok apa lagi hadis. Banyak hadis. Hari ini kita akan tengok lagi. Kita akan baca keterangan tentang hadis, insyaAllah. Waalaikumsalam Kak Nurisha, Kak Nur Fazila, Kak Rukiah, Kak Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti biasa, jangan lupa dah masuk live ini. Jom kita pakat-pakat sebarkan kebaikan. Kita share ramai-ramai, insyaAllah. Semoga dengan yang kita share tu, kita mendapat keberkatan, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan, selamat datang saya ucapkan. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Cempaka, Kak Nur Aslina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya rasa saya nak baca satu hadis tentang kelebihan surah juga. Surah ni pun kita baca setiap hari. Surah apa? Semalam kita dah tengok kelebihan surah Al-Mulk. Kan, dan secara tak langsung ada juga kelebihan surah Sajadah. Hari ni kita nak tengok kelebihan surah apa pula. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Nur Aini, Kak Yusnita, Kak Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah share, alhamdulillah, terbaik. Dan terima kasih. Mana yang dah share, terbaik, terima kasih. Waalaikumsalam Kak Kamalia. InsyaAllah hari ni dalam bacaan hadis, saya nak baca tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah pula. Surah Al-Waqi'ah. Semalam kita dah Al-Mulk dan As-Sajadah. Hari ni kita nak tengok pula apa kelebihan surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah juga salah satu surah yang kita baca setiap hari. Bila? Setiap pagi kan, dalam slot Rawa. Surah Al-Waqi'ah yang dibaca oleh Ustaz Firdaus dan dulu Ustazah Dini. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Das, Kak Nuraini, Kak Jamalia. Terbaik Kak Zumali. Kita niat baca hadis, kita nak mempelajari hadis, kita nak mendalami tentang hadis kerana Allah. InsyaAllah. Selamat tengah hari. Salam tengah hari saya ucapkan. Mana yang tengah prepare, mana yang tengah sediakan makanan tengah hari, lunch. Bacaan tengah hari, masakan tengah hari. Sambil-sambil tu boleh dengar. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Ida, Kak Sa'diyah. InsyaAllah. Jom kita tengok tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah. Hadisnya pendek sahaja. Boleh tengok dekat sini, pendek sahaja. Tapi dalam pendek-pendek ni hebat kelebihan dia. Nampak pendek tapi info yang padat. Kan orang kata kan. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, ahlan wa sahlan. Selamat datang saya ucapkan, insyaAllah. Kak Iris perempuan. Kenapa dengan perempuan Kak Iris? InsyaAllah. Jom kita mulakan bacaan hadis kita. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal waqi'ah, okey, fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abadan wa kana ibnu Mas'ud ya'muru banatihi yaqra'na biha kulla lailatin. Okey, itu hadis. Pendek sahaja hadis dia, insya-Allah. Jom kita tengok maksud dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, insya-Allah. Okey, jom kita tengok maksud hadis. Okey, maksud hadis, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey, beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, baginda bersabda, sesiapa sesiapa qara'a membaca, okey, sesiapa membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam, okey, kebuluran tidak akan menimpanya untuk selama-lamanya. Okey. Okey, Rasulullah ada bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, okey, kebuluran, kebuluran kan, kelaparan tidak akan menimpanya selama-lamanya. Okey, insya-Allah. Tapi kita baca setiap pagi. Macam mana tu? Okey, tak apa. Kita akan tengok keterangan nanti. Okey, insya-Allah. Jadi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu selalu menyuruh anak-anak perempuannya membaca surah ini pada setiap malam. Okey. Jadi bila baginda dah bersabda, okey, terus Abdullah bin Mas'ud menyuruh anak-anak perempuannya membaca surah ini setiap malam. Okey. Okey, jom kita tengok keterangan dia. Apa kelebihan surah Al-Waqi'ah ni? Kan nampak pendek keterangan dia, tapi info yang padat. Okey, insya-Allah jom kita tengok keterangan dia. Okey, kelebihan surah Al-Waqi'ah, surah yang kita baca setiap pagi tu. Kelebihan surah Al-Waqi'ah juga diberitakan dalam beberapa hadis. Terdapat banyak hadis lain yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah. Okey, ada satu riwayat menyatakan bahawa, okey, ada sebuah riwayat yang menyatakan bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Hadid, okey, kat sini dia ada sebut tentang surah Al-Hadid, okey, surah Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman akan digolongkan sebagai penghuni Jannah Al-Firdaus. Okey, kat sini jannat. Tapi sebutan dia Jannah lah, syurga Al-Firdaus. Okey, syurga Al-Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang dah hadir, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan baca hadis tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah. Okey, insya-Allah. Okey, dalam keterangan ada sebuah riwayat, kan, ada satu riwayat dia menyatakan, jadi sesiapa yang baca siapa yang baca surah Al-Hadid, surah Al-Waqi'ah dan surah Ar-Rahman ni, dia tergolong dalam penghuni syurga, penghuni Jannatul Firdaus. Masya-Allah, kan, Jannatul Firdaus terus. Kan, subhanallah, hebatnya 3 surah ni, surah Al-Hadid, Al-Waqi'ah dan Ar-Rahman. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kak Lela, Kak Azimah. Okey, terbaik Kak Koti. Dah share. Okey. Okey, jom kita tengok. Apa lagi keterangan kan? Satu dekat sini kita dah dapat kelebihan surah Al-Waqiah ni. Dah tergolong dalam penghuni Jannatul Firdaus. Okey. Lagi apa lagi dia kata? Okey. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa, okey, ada hadis yang lain juga menyatakan bahawa surah Al-Waqiah ialah surah Al-Ghina. Selain nama surah Al-Waqiah, selain itu namanya surah Al-Ghina. Okey. Surah Al-Ghina. Okey, kemudian bacalah surah itu, bacalah surah itu dan ajarkanlah kepada anak-anak kamu. Okey, insya-Allah. Okey, bacalah surah Al-Waqiah ni, kemudian ajarlah kepada anak-anak kamu. Okey, diberitakan bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu juga, okey, telah menekankan kepentingan. Sayyidatina Aisyah ni sendiri menekankan kepentingan pembacaan surah ini. Sendiri Sayyidatina Aisyah menekankan sendiri kepentingan pembacaan surah ini. Betapa pentingnya surah Al-Waqiah. Okey, walau bagaimanapun satu keadaan yang cukup rendah sekiranya kita membaca surah itu. Okey, sekiranya kita membaca surah itu hanya untuk mendapat beberapa keping wang. Okey, jadi maksudnya dekat sini kadang-kadang pernah dengar kan, kita pernah dengar kan, kalau nak rezeki masuk kita baca surah Al-Waqiah. Kita pernah dengar kan. Okey, jadi dekat sini Sayyidatina Aisyah tu sendiri menekankan pentingnya surah Al-Waqiah ni kan. Walau bagaimanapun dalam satu keadaan, dalam satu situasi tu kan yang cukup rendah, maksudnya situasi yang kita baca kerana rezeki kan nak masuk, diibaratkan kita membaca surah untuk mendapatkan beberapa keping wang. Okey, tapi ada tetapi di sini. Okey, sebaliknya, jika kita membaca surah ini dengan niat untuk memenuhi kekayaan hati, okey, iaitu kekayaan kepuasan rohani. Okey, kekayaan hati di sini yang membawa maksud rohani kita. Okey, dalaman kita, kekayaan dalaman kita, dan untuk maksud akhirat, maka dengan sendirinya keuntungan dunia pun akan datang kepada kita. Kan? Jangan kita baca kan, hari ni rasa minggu ni macam down kan. Kita punya, orang kata kita punya keuangan kurang, nak bacalah surah Al-Waqiah. Dah macam surah Al-Waqiah ni macam apa dah kan. Kita baca niat kerana dah lain kan. Okey, tapi kita tajdid niat. Kita betulkan niat balik. Kita baca surah Al-Waqiah kerana Allah Ta'ala. Kita baca kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan risau, secara tak langsung bila kita baca surah Al-Waqiah ni, kita niat sebab kita nak kepuasan. Kita nak kepuasan rohani, kepuasan hati kita. Secara automatik rezeki, keuntungan dunia akan datang sendiri dengan kita, dalam pelbagai bentuk, secara kita tak sedar. Tetapi dengan niat kita membaca kerana Allah Ta'ala. Okey, bukan time susah saja kita nak baca surah Al-Waqiah ni. Kan, time susah je nak baca surah Al-Waqiah. Tapi okey, jadi kita tajdid balik niat, kita betulkan niat, kita baca surah Al-Waqiah setiap hari. Sebab
kerana Allah Ta'ala nak mendekatkan diri dengan Allah. Dekat situ nanti automatik. Jangan risau, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha kaya. Nanti dekat situ jangan risau, rezeki ada untuk kita. Okey, bila kita tajdid niat, kita betulkan niat, InsyaAllah secara automatik dekat sini dia kata keuntungan dunia, rezeki itu sendiri akan datang kepada kita. Okey, insyaAllah. Okey, itulah kelebihan surah Al-Waqi'ah. Okey, kelebihan surah Al-Waqi'ah, sesiapa yang membacanya dah digolongkan sebagai penghuni Jannatul Firdaus. Kemudian kita baca dengan niat yang betul, akan datang keuntungan dunia. Okey, secara tak langsung keuntungan dunia akan datang dengan kita. Jangan risau tentang rezeki. Okey, itulah dia satu hadis tentang kelebihan surah Al-Waqi'ah. Okey, insya-Allah. Okey, kita teruskan istiqamah. Niat dalam hati, kita teruskan istiqamah membaca surah Al-Waqi'ah, kan? Walaupun dalam hadis sebut baca surah Al-Waqi'ah waktu malam, jangan risau, waktu malam boleh, waktu pagi boleh, kan? Ada masa terluang pun boleh. Okey, insya-Allah. Okey, itulah hadis hari ini. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang beri salam. Okey, insya-Allah. Jangan lupa seperti biasa kita dah kembali kepada jadual asal, iaitu hari ini, minta maaf. Hari ini jam 7.45 malam kita ada bacaan Yasin dan tahlil bersama Ustaz Firdaus. Okey, bulan Ramadan hari tu kita tukar sekejap jadual bacaan Yasin dan tahlil hari Sabtu. Okey, tapi lepas bulan Ramadan kita kembali kepada asal, iaitu ada bacaan Yasin dan tahlil. Okey, jam 7.45 malam bersama Ustaz Firdaus. Okey, jadi siapa yang nak letak nama arwah atau nak beri sumbangan sempena bacaan Yasin, boleh tekan link di bawah. Okey, boleh tekan link di bawah yang nombor 2. Okey, hantar nama Allah Yarham untuk Yasin dan tahlil. Okey, boleh tekan link di situ, boleh isi nama arwah di situ, insya-Allah. Okey, dan sebelum jam 5 petang. Okey, okey, insya-Allah. Dan sesiapa dekat sini yang nak mengikuti kelas, kita ada pengambilan kelas. Kita ada intake baru untuk kelas asas. Mana yang nak belajar dari alif bata, nak kenal huruf. Okey, alif bata. Okey, untuk intake baru kelas asas Ustaz Ilyas yang ajar. Okey, insya-Allah. Dan yang kedua, kita ada tajwid. Kita nak mendalami ilmu tajwid. Kita nak memperkemaskan bacaan Al-Quran dengan kita belajar ilmu tajwid. Okey, kita ada kelas tajwid juga. Dan kelas ini kalau tak silap saya dibimbing oleh Ustaz Ilyas juga. Dan kita ada kelas talaki. Okey, kelas talaki kita baca Al-Quran bersama dengan Ustaz. Okey, kalau tak silap saya Ustaz Ilyas juga. Okey, untuk kelas talaki intake baru pun Ustaz Ilyas juga yang bimbing, insya-Allah. Dan yang terakhir kita ada kelas hafazan. Okey, kelas hafazan. Okey, kelas hafazan dibimbing sendiri oleh Ustaz Firdaus. Okey, kelas hafazan dengan Ustaz Firdaus, tapi saya kurang pasti. Kelas hafazan ni menghafal surah yang mana. Okey, tak apa, kalau berminat boleh tekan link dekat bawah. Nanti boleh tanya admin yang in-charge untuk bahagian kelas. Okey, yang link pendaftaran kelas alif bata ataupun tajwid online. Dekat situ boleh tanya nak masuk kelas yang mana satu. Okey, insya-Allah. Okey, dan sesiapa yang berminat dengan Al-Quran Waqaf Ibtidak, kita ada stok baru dah sampai. Okey, Al-Quran yang setiap malam Ustaz Firdaus baca dalam solat semuka tu, kan? Okey,
Al-Quran tu kita baru sampai dan ada 3 warna. 3 warna. Okey, bersaiz A4. Kita ada warna yang pertama, warna coklat. Okey, kita ada warna coklat. Terbaik Ustaz Ilyas. Betul Kak Zima, terbaik Ustaz Ilyas. Okey, yang pertama kita ada Al-Quran Waqaf Ibtidak saiz A4. Saiz A4, yang ni warna coklat. Okey, yang ni warna baru. Minggu lepas tak ada warna ni. Okey, warna coklat. Yang kedua kita ada warna biru. Cantik corak dia. Okey, kita ada warna biru. Dan yang ketiga warna hijau. Okey. Stok baru sampai. Jadi kalau berminat nak dapatkan Al-Quran Waqaf Ibtidak yang Ustaz Firdaus gunakan setiap malam kan dalam slot semuka, bersaiz A4, boleh tekan link di bawah juga. Okey, untuk pembelian Al-Quran. Okey, insyaAllah itu sahaja untuk hari ini dalam slot bacaan hadis. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam slot yang akan datang. Okey, terbaik dan terima kasih mana yang dah hadir dalam live ini, mana yang dah share. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.